Hari ini kami akan membongkar satu lagi cubaan propaganda Arab yang direka, yang sudah tentu telah dipetik oleh CNN dan media arus perdana serta digunakan untuk memburukan negara Yahudi. Mari kita selami perkara ini. Selamat kembali ke Judeocation di JNS TV. Nama saya Josh Hasten. Biar saya ceritakan apa yang telah berlaku selama 2 minggu lepas di perbukitan Hebron Selatan. Terdapat sebuah penempatan haram Badui yang dipanggil El Khair. Tiada keraguan tentang perkara ini. Ia memang tidak sah. Terdapat arahan perobohan terhadap beberapa struktur di sana dari semasa ke semasa. Namun begitu, penempatan itu masih lagi wujud di situ. Ia terletak dalam sempadan Majlis Perbandaran Komuniti Yahudi Karmel. Sepanjang 2 minggu yang lalu, wartawan dari seluruh dunia telah datang ke kawasan ini dan telah memasang kamera mereka di kampung kononnya ini. Kenapa? Karena ia adalah rekaman yang memang menarik. Semuanya adalah pembohongan, tetapi yang pasti ia menarik penonton. Ini ceritanya. Anggota keselamatan Karmel memasang pagar antara kampung haram dan bandar mereka, Bandar Karmel. Kenapa? Atas sebab keselamatan. Pegawai di sana berkata telah berlaku cobaan pencerobohan ke dalam komuniti oleh bakal pengganas. Jadi pagar didirikan dan penduduk kampung Arab keluar. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menghantar anak-anak mereka untuk duduk di bawah terik matahari, berhampiran pagar dengan papan tanda besar dalam bahasa Inggris untuk kamera sudah tentu mendakwa bahawa Israel telah menutup jalan dan anak-anak mereka tidak lagi boleh ke sekolah. Ia adalah propaganda yang bijak, tetapi sekali lagi, semuanya adalah pembohongan. Tentara Pertahanan Israel mengakui bahwa sebenarnya anak-anak ini boleh pergi ke sekolah. Mereka hanya perlu melalui jalan lain. Sebenarnya, terdapat banyak laluan mereka boleh pergi ke sekolah. Mereka cuma tidak boleh berjalan berhampiran komuniti Karmel lagi kerana pagar itu. Tetapi kanak-kanak ini yang duduk di sebelah pagar ini sambil menangis, menuduh Israel menghalang mereka daripada mendapat pendidikan, telah disiarkan di CNN dan banyak stesen lain. Tetapi saya ingin tunjukkan kepada Anda realitinya. Ini adalah Ketua Majelis Wilayah Bukit Hebron, Eliram Azulai, berkongsi satu video pendek yang beliau rakam. Saya datang ke sini ke sekolah di mana kanak-kanak dari pos penempatan haram Yom Malkhir belajar yang menceroboh masuk ke kawasan Karmel untuk menyemak fakta sama ada benar-benar ada masalah untuk sampai dari pos penempatan haram ini ke sekolah. Jadi di sini betul-betul bersebelahan dengan kita terdapat sekolah itu. Mari kita buat lawatan dan lihat sama ada boleh atau tidak untuk sampai ke sana. Kamu semua belajar di sini, di madrasah ini? Ya. Berapa lama anak-anak kamu ambil masa untuk sampai ke sekolah? Di tempat kami, kebanyakan kanak-kanak mengambil masa antara suku jam hingga 40 minit untuk sampai ke sekolah. Jadi saya letakkan jam di sini dan mari kita lihat berapa lama masa yang diambil untuk sampai ke sekolah. Ini kita sudah sampai, ikut jam. Daka, 10 sniyot. Kamu semua sudah lihat fakta-faktanya. Tiada masalah untuk sampai ke sekolah. Sekarang, kamu sendiri boleh menilai. Seperti yang kamu lihat dalam klip tadi, dalam 1 minit dan 10 saat dia berjaya pergi dari sekolah ke perkampungan Arab tanpa sebarang gangguan. Dia langsung tidak dihalang. Jadi kalau Datuk Bandar boleh buat, budak-budak ini pun boleh juga. Saudara-saudari, apa yang Anda lihat di sini adalah satu acara berita palsu yang dirancang. Ia memang bagus, saya akui itu. Kalau Anda menonton ini di CNN, sudah tentu Anda akan bersimpati dengan budak-budak ini. Ia menyentuh hati. Masalahnya, semua ini adalah pembohongan. Sebenarnya ini adalah satu kes di mana ibu bapa ini, pemimpin PA dan ketua kampung itu, dengan sinis mempergunakan budak-budak ini, memaksa mereka duduk di bawah matahari dan dirakam supaya mereka boleh berpura-pura dan menangis di depan kamera. Saya bersyukur kerana saya ada platform ini dan boleh berkongsi dengan anda apa yang sebenarnya berlaku di sini. Malangnya, ramai yang sudah terpedaya dengan perkara ini gara-gara saluran media yang kononnya berwibawa yang sebenarnya memainkan peranan besar dalam cerita ini membantu menyebarkan pembohongan ini ke seluruh dunia. Pesanan saya kepada anda di luar sana ialah jangan percaya semua yang anda lihat. Penting untuk selidik dengan lebih mendalam. Beralih pula, minggu ini satu serangan pengganas telah berjaya dihalang pada saat-saat akhir di kawasan Binyamin. Pengganas telah menanam satu alat letupan yang disembunyikan dalam sebuah beg di tepi jalan utama di antara komuniti Yahudi.
Selepas seorang penduduk kawasan itu mengenal pasti beg yang mencurigakan, pakar pelupusan bom telah dipanggil ke lokasi dan berjaya menetralkan alat tersebut. Mari kita saksikan klip ini. Kita perlukan pakar pelupusan bom di sini. Ada wire yang disambungkan kepada satu mekanisme pengaktifan. Pentek. Kita perlu bawa pakar pelupusan bom ke sini secepat mungkin. Ini laluan utama dari Ain ke Zion, dari kem tentera. Sepanjang hari kenderaan tentera dan pasukan keselamatan lalu di sini. Kita perlu cepat dan hantar segera. Okey, jadi audio tadi dalam bahasa Ibrani, tapi apa yang berlaku tadi ialah seorang penduduk ternampak bendera PA seperti yang Anda lihat dan di sebelahnya ada beg yang mencurigakan. Ini bukanlah amaran palsu, ada bom di dalam beg itu. Ini adalah cubaan membunuh. Ini berlaku berhampiran komuniti Yahudi purba di Shiloh. Sebenarnya pegawai berkata ini adalah cubaan kedua seumpamanya dalam 2 minggu lepas. Dalam kejadian sebelum ini, pengganas meletakkan peranti palsu, manakala kali ini ia adalah sebenar. Ia adalah bom pipe hidup yang berbahaya. Seperti yang saya katakan, pakar pelupusan bom tiba di lokasi. Mereka memeriksa objek tersebut dan menemui bahan letupan itu yang telah dineutralkan di tempat kejadian. Syukur kepada Tuhan tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dalam kejadian ini. Ketua Majlis Daerah Binyamin dan pengerusi Majlis Yesha Israel Gan berkata, ini adalah cubaan membunuh dalam segala hal. Saya mengharapkan Angkatan Pertahanan Israel bertindak dengan tegas terhadap sesiapa yang bertanggungjawab atas serangan ini dan mencegah bencana seterusnya daripada berlaku. Kita tidak boleh tunggu sehingga bencana seperti ini berlaku baru kita bertindak. Saudara-saudara, ini memang gila. Bom dan beg berhampiran komuniti Yahudi. Ini bukan di tempat yang jauh seperti Iran atau Lubnan atau Gaza. Ini berada di antara komuniti Yahudi di kawasan yang sangat-sangat sibuk. Mereka yang bertanggung jawab mesti ditemui dan dihukum sewajarnya. Daya cegah mesti diwujudkan supaya serangan seperti ini tidak berlaku lagi. Daya cegah mesti diwujudkan supaya kejadian seperti ini tidak berlaku lagi. Beralih sekarang, The Jerusalem Post melaporkan bahawa sekolah-sekolah yang diuruskan oleh Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Palestin, pelarian di Timur Dekat yang dikenali sebagai UNRWA telah mengurangkan aktiviti pendidikan mereka kepada 4 hari seminggu. Sebagai tindak balas kepada isu pembiayaan yang ketara, menurut Pegawai Makluman Awam Penolong Medan UNRWA di Tebing Barat, pengurangan hari persekolahan ini didorong oleh kesukaran keuangan dan disertai dengan pengurangan 20% dalam waktu bekerja kaki tangan UNRWA. Langkah-langkah ini dijangka akan berterusan sehingga akhir tahun akademik. Ini sebenarnya berita yang sangat baik. UNRWA menanamkan pendidikan kebencian harian dan hasutan terhadap Israel dan orang Yahudi kepada kanak-kanak di sekolah mereka. Jadi jika sekolah mereka di Judea, Samaria, dan Baitul Maqdis beroperasi 1 hari kurang, itu bermakna 1 hari kurang pendidikan kebencian dan hasutan. Adakah itu akan membawa perubahan? Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi sedikit kurang kebencian di dunia adalah sesuatu yang baik. Untuk penjelasan, terdapat sekolah-sekolah UNRWA yang menyebarkan kebencian di beberapa kawasan di Baitul Maqdis, hanya 7 menit perjalanan kereta api dari studio ini. Dan itu menakutkan. Mari kita huraikan dengan lebih lanjut. Menurut organisasi UN Watch, pemimpin-pemimpin UNRWA bekerja sama rapat dengan pegawai tertinggi Hamas. Guru-guru UNRWA, pengetua sekolah, ketua kesatuan guru, dan pengarah wilayah sama ada merupakan ahli atau menyokong Hamas. Semua ini menyebabkan pelajar-pelajar menerima keganasan dan terorisme terhadap orang Yahudi. Mari kita tonton video ini daripada UN Watch. Asas di sekolah tentang Israel. Tak ada apa-apa, tak ada salahnya. Jadi kau benci orang Yahudi? Dir. Mereka adalah mereka. Dunia adalah seperti itu. Dan kita akan mengambil hak kita. Apa pendapat anda tentang serangan ke atas Israel pada 7 Oktober dan peperangan yang berlaku selepas itu? Adakah ini berkaitan dengan hak untuk kembali? Ya. Kerana kami mahu ke Palestin dan mengembalikannya kepada negara kami. Lihat apa yang kanak-kanak ini terima di sekolah rasmi UNRWA. Sungguh tidak masuk akal bahawa sebahagian besar dunia berdiam diri tentang perkara ini. Mari kita juga ingat bahawa sepanjang perang di Gaza, IDF telah menemui pusat keganasan di sekolah dan ibu pejabat UNRWA dan ahli kaki tangan UNRWA didapati merupakan ahli Hamas atau terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Saya telah katakan perkara ini berulang kali. Tanda pagar UNRWA ialah Hamas.
itulah tanda pagar yang patut kita gunakan. IDF mengatakan menurut risikan, lebih 450 pengganas yang tergolong dalam organisasi pengganas di Gaza, terutamanya Hamas, juga bekerja dengan UNRWA. Adakah Anda ingat video grafik ini? Itu adalah video yang direkam oleh kamera keselamatan pada 7 Oktober 2023 menunjukkan dua pengganas Hamas yang merupakan pekerja UNRWA. Anda boleh lihat mereka menculik mayat seorang orang awam Israel yang mereka tembak lalu mengangkatnya ke atas sebuah truk untuk dibawa ke Gaza. Jadi sementara UNRWA kini merumut bahawa mereka tidak dapat mengendalikan sekolah mereka 5 hari seminggu, hakikatnya sekolah-sekolah ini sepatutnya diserahkan kepada pihak berkuasa yang tidak menyebarkan kebencian antisemitik. Pihak berkuasa Palestin PA sudah tentu bukan jawapannya kerana sekolah-sekolah mereka mengajar perkara yang sama. Siapa yang boleh menambil alih, itu saya tidak tahu. Sehingga itu, mari kita semua ingat, #UNRWA ialah Hamas. Israel tidak merancang untuk melaksanakan kedaulatan ke atas Judea dan Samaria, sekurang-kurangnya dalam beberapa bulan akan datang, disebabkan oleh penentangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap langkah tersebut. Ini menurut Menteri Luar Israel Gideon Sa'ar. Ini berdasarkan laporan dalam saluran berita Ynet. Untuk melaksanakan kedaulatan, kita memerlukan hanya boleh dilakukan dengan penyelarasan bersama Amerika Syarikat. Sa'ar memberitahu ahli-ahli American Friends of Likud semasa satu taklimat menurut rakaman yang diperoleh oleh saluran berbahasa Ibrani Ynet. Buat masa ini, seperti yang Anda tahu, Presiden Trump tidak menyokong perkara itu, sambungnya. Kami tidak berniat untuk melakukannya, maksud saya tentang kedaulatan, sekurang-kurangnya dalam beberapa bulan akan datang. Ia bertentangan dengan rancangan Presiden Trump, dan melakukan perkara itu sudah pasti akan menjauhkan Israel daripada ramai rakan. Saudara-saudara, ini bukan situasi yang mudah. Presiden Trump adalah sahabat sejati negara Israel. Tetapi semakin ramai orang yang saya bincangkan tentang perkara ini berkata bahawa jika sahaja Presiden benar-benar memahami apa yang sedang berlaku di sini, beliau pasti akan menyokong kedaulatan Israel ke atas Judea dan Samaria. Harapan saya adalah seseorang akan datang dan menerangkannya kepada beliau. Saya tahu Anda tidak mahu menimbulkan sebarang masalah, terutamanya semasa perang di mana Amerika Syarikat dan Israel sedang berjuang bersama-sama. Tetapi apa yang akan berlaku jika pentadbiran yang jauh kurang mesra mengambil alih pada masa akan datang? Sudah hampir 60 tahun status Judea dan Samaria berada dalam keadaan tergantung. Akhirnya, kita masih memutuskan bagaimana rupa masa depan kita. Dan saya benar-benar percaya bahawa kedaulatan Israel ke atas Judea dan Samaria adalah jalan yang harus diambil. Seterusnya, IDF mengumumkan pada hari Selasa bahawa tentera bersama polis sempadan yang bertindak berdasarkan maklumat keselamatan telah menahan 6 suspek Arab yang terlibat dalam aktiviti keganasan, hasutan dan pemilikan senjata. Penangkapan itu adalah sebahagian daripada operasi anti keganasan di kawasan Al-Ram, Kafar Akab dan Kalandia, di mana tentera telah memeriksa kira-kira 100 struktur dan menyiasat lebih 40 suspek. Ini terletak di luar Jerusalem. Selain itu, tentera telah menemui dan merampas lebih daripada 10 senjata, termasuk pistol, senjata Carlo, senapang memburu, rifle M16 dan rifle M4, bersama dengan bom pipe buatan sendiri, bahagian senjata, amunisi, dan peralatan ketenteraan. Individu yang ditahan telah dipindahkan untuk disoal siasat ke Balai Binyamin di daerah Judea dan Samaria, polis Israel. Jadi satu lagi hari, satu lagi operasi anti keganasan di Judea dan Samaria. Jangan percaya kepada pembenci anti-Israel dan pembohong yang mendakwa tiada pengganas di kawasan ini. Mereka sering kata Hamas hanya wujud di Gaza. Matlamat mereka adalah untuk mencipta persepsi bahawa Israel dan IDF suka pergi ke kampung Arab ini pada tengah malam tanpa sebab, hanya untuk mengganggu orang di sana, mungkin. Lihat gambar-gambar ini. Ia menceritakan kisah yang sangat berbeza. Hakikatnya ialah pengganas aktif setiap hari di kawasan-kawasan ini dengan tujuan untuk membunuh orang awam Israel dan menyerang askar Israel. Gambar-gambar di sini menceritakan keseluruhan kisahnya. Dan ini hanyalah dalam satu tempo 24 jam tertentu. Operasi anti keganasan seperti ini dijalankan setiap malam. Dan syukurlah mereka boleh dilakukan kerana tentera Israel mempunyai akses ke kawasan di bawah kawalan pihak berkuasa Palestin. Sebaliknya, Israel tidak mempunyai akses ke Gaza sejak 2005. Dan itulah sebabnya, malangnya, berlakulah pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Semoga Tuhan melindungi lelaki dan wanita berani dalam Angkatan Pertahanan Israel yang menjalankan serbuan anti keganasan yang penting ini setiap malam. Pada masa yang sama, 2 askar IDF mengalami kecederaan apabila mereka diserang oleh pengganas semasa operasi di Samaria pada hari Selasa yang lalu.
Semasa aktiviti operasi IDF di kawasan Silwat, 2 pengganas menyerang 2 askar IDF yang cedera dan telah dipindahkan ke hospital berdekatan, menurut pihak tentera. Pasukan tentera bertindak balas dengan melepaskan tembakan. Seorang pengganas terbunuh dan seorang lagi telah dinetralkan. Dia kemudiannya telah ditahan oleh askar-askar tersebut. Keadaannya tidak segera dijelaskan. Menurut saluran berita Ynet Israel, askar-askar yang cedera itu adalah dari Batalion Duhivat Brigade Kfir. Pasukan tersebut dilaporkan beroperasi di kampung itu sebagai sebahagian daripada operasi untuk mengesan senjata dan infrastruktur pengganas yang lain. Askar-askar tersebut dikatakan telah ditikam oleh pengganas. Sekali lagi, salah seorang pengganas telah terbunuh dan seorang lagi telah ditahan. Dan akhirnya, hari ini, sepanjang beberapa minggu yang lalu, saya telah memberikan Anda kemas kini mengenai undang-undang di Tennessee. Penggubal Undang-Undang Negeri Tennessee sedang membincangkan untuk menjadikan penggunaan perkataan tebing barat sebagai satu kesalahan apabila membincangkan Judea dan Samaria, tanah teras dalam kitab suci bagi negara Israel dan bangsa Yahudi. Dan jika Anda masih ingat, saya telah menggalakkan Anda untuk menghubungi Governor Tennessee, Bill Lee, dan menggalakkan beliau untuk menandatangani undang-undang yang mewajibkan penggunaan istilah Judea dan Samaria oleh negeri tersebut. Dan sejak beberapa hari yang lalu, mungkin disebabkan oleh salah satu surat yang Anda tulis, Governor Tennessee, Bill Lee, sebenarnya telah menandatangani undang-undang yang mewajibkan agensi negeri menggunakan istilah Judea dan Samaria dan bukannya tebing barat dalam bahan rasmi. Akta pengiktirafan Judea dan Samaria telah diluluskan awal bulan ini oleh Dewan Perundangan Tennessee, seperti yang telah kita bincangkan. Ia melarang entiti negeri daripada menggunakan istilah tebing barat dalam panduan, peraturan, siaran media, taklimat dan dokumen kerajaan lain, kecuali pengecualian terhad yang dibenarkan atas budi bicara ketua agensi. Undang-undang itu menyatakan bahawa Judea dan Samaria adalah istilah yang tepat secara sejarah, alkitabiah dan undang-undang untuk wilayah tersebut. Yigal Dilmoni, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama American Friends of Judea and Samaria, yang mengetuai inisiatif pendidikan dan kesedaran awam di Amerika Syarikat mengenai wilayah ini di Israel, memberitahu JNS bahawa kelulusan rang undang-undang oleh Tennessee akan membantu membentuk pemahaman awam dan lebih menyatukan kedua-dua negara atas nilai-nilai Judeo-Kristian yang dikongsi bersama. Ia perlahan-lahan akan mengubah naratif untuk Israel, kata Dilmoni. Beliau menambah, ia sangat penting bukan sahaja untuk Israel, tetapi juga untuk Amerika Syarikat supaya orang ramai akan lebih mengenali sejarah sebenar dan akan melawan semua pembohongan yang dikatakan tentang Israel. Beliau berkata mereka mula bercakap benar dan mengajar kanak-kanak tentang kebenaran. Dilmoni, yang kini sedang bertugas sebagai anggota simpanan tentera Israel, memberitahu JNS bahawa mengemas kini dokumen kerajaan untuk mencerminkan nama wilayah tersebut akan lebih menyatukan Israel dan Amerika Syarikat yang berkongsi kepentingan yang sama bukan sahaja dalam peperangan ini tetapi juga dalam berkongsi kebenaran. Dan itu saja untuk Judocation hari ini di JNS TV. Nama saya Josh Heston, wartawan untuk JNS News. Saya ingin memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di sini. Arun Wogelenter sedang bertugas di papan kawalan, Yuri Sretsky pengurus Tesen, Ryan Lishitz, Zach Zickerman dan penerbit kami, Barbara Khamenov. Semoga minggu Anda hebat semua. Pastikan Anda terus bersama kami di JNS TV untuk semua program hebat ini. Layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah dan seluruh dunia Yahudi. Langgan berikan kami super thanks dan kita akan jumpa lagi di sini minggu depan dalam rancangan Judeocation di JNS TV.